Assalamualaikum. Hari ni nak masuk bab 10 iaitu gelombang bunyi. Ciri-ciri gelombang bunyi ada 3. Yang pertama, ia memerlukan medium. Medium ni maksudnya ruang yang ada zarah. Kalau ruang tu tak ada zarah, kita panggil sebagai ruang kosong ataupun vacuum. Kalau ruang tu ada zarah, dia sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Maksudnya itulah mediumnya. Mediumnya pepejal, cecair ataupun gas. Yang kedua, dia boleh dipantul. Boleh dipantul ni, bayangkan kalau kita baling bola pingpong dekat dinding. Dia akan terpantul. Macam itulah maksud pantulan. Yang ketiga, boleh diserap. Contoh macam kita gunakan tuala untuk lap air. Air tu akan hilang kan? Kenapa air tu boleh hilang? Sebab air telah diserap oleh tuala. Macam tu juga bunyi. Okay, kita akan pergi one by one. Yang pertama, memerlukan medium. Medium ni ada 3 lah. Pepejal, cecair ataupun gas. Okey, bunyi dipindahkan dengan cepat melalui pepejal. Sebabnya, pepejal ni susunan zarah dia rapat-rapat. Bila zarah tu bergetar, dia akan memindahkan getaran tersebut kepada kawan sebelah dia yang rapat. That's why lah bunyi tu dipindahkan dengan cepat. Sebab zarah-zarah tu tersusun dengan rapat. Nampak tak susunan dia? Rapat kan? Macam tu. Kalau cecair pula, dia kurang rapat berbanding dengan pepejal. Nampak dia macam jarak-jarak sikit kan? Jadi, bila satu zarah tu bergetar, lambat sikitlah getaran tu nak dipindahkan kepada kawan sebelah. Sebab jarak dia agak jauh kalau kita compare dengan pepejal. Jadi, bunyi dipindahkan dengan perlahan berbanding dengan pepejal. Kalau gas pula, lagilah sangat perlahan. Sebab kalau kita tengok, zarah-zarah ni berada jauh antara satu sama lain. Sangat jauh kalau nak compare dengan cecair dan juga pepejal. Jadi, kalau satu zarah ni bergetar, lambatlah getaran tu nak disampaikan kepada kawan sebelah dia sebab jarak dia jauh. Jadi, kita kata gelombang bunyi merambat melalui gas dengan sangat perlahan. Okey, faham Okey, seterusnya bunyi boleh dipantul. Gelombang bunyi boleh dipantul. Apakah ciri-ciri bahan yang boleh memantulkan bunyi? This one. Permukaan yang keras dan licin memantulkan bunyi dengan baik. Jadi kalau bahan tu, permukaan tu dikeras dan licin, dia mesti boleh pantulkan bunyi. Contohnya apa? Contohnya dinding. Ni dinding kan? Dinding rumah antum tu. Kemudian jubin marmar. Biasanya dekat toilet lah. Ataupun kat dapur. Okay, next. Gelombang bunyi juga boleh diserap. Permukaan yang lembut dan kasar menyerap bunyi dengan baik. Dia berlawanan dengan yang boleh dipantul. Okey, nak balik. Kalau boleh dipantul, dia keras. Keras lawannya lembut. Licin lawannya kasar. Kan tadi? Keras lawannya lembut. Licin lawannya kasar. Jadi, kalau dia sifat bertentangan, kalau tadi dia boleh dipantul, kalau this one, gelombang bunyi boleh diserap. Okey, contohnya macam permaidani dan juga papan gabus. Diserap ni macam mana? Kalau kita menjerit, suara kita tak terpantul, macam hilang macam tu je. Biasanya kita nampak benda tu dekat panggung wayang kan? Panggung wayang, kalau kita tengok wayang, suara tu kuat tapi tak ada gema pun. Macam dia terus sharp lah kira kan. Kenapa? Sebab dinding-dinding pada panggung wayang tu penuh dengan permukaan yang lembut. Kalau antum pegang, jari antum tu boleh tenggelam lah kat dalam tu. Okey, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Okey, kenyaringan ni maksudnya suara yang nyaring lah. Bunyi yang nyaring. Dia bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Okey, amplitude yang mana? Kalau tengok graf ni, amplitude adalah paksi Y. Makin tinggi dia punya graf ni, maksudnya makin tinggilah amplitude. Kalau rendah, rendahlah amplitude. Kalau tinggi, tinggilah amplitude dia. Makin tinggi amplitude, makin nyaring sesuatu bunyi.
Okey, kalau kelangsingan bunyi pula, dia bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. Unit bagi frekuensi adalah hertz. Dia punya simbol adalah Hz. Kita panggil sebagai hertz lah. Frekuensi ni macam mana? Okey, tengok ni. Frekuensi adalah kekerapan dalam masa satu saat. Tengok yang pertama, dia jumlah masa dia sama. Kalau perasan masa ini dengan masa graf ini sama. Sama. Tetapi, kekerapan bermaksud jumlah puncak pada graf ini adalah 3. Tapi this one ada 7. Jadi, ini lebih tinggi frekuensi dia. Sebab dia lebih kerap. Jadi, semakin tinggi frekuensi, semakin langsing sesuatu bunyi tu. Okey, dapat? Jadi, graf ni macam ni lah. Kalau makin tinggi amplitude, makin nyaring bunyi. Makin tinggi frekuensi, maksudnya makin banyak dia punya puncak ni, semakin langsing sesuatu bunyi. Okey, kesan Doppler. Kesan Doppler ni maksudnya adalah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif. Siapa yang bergerak? Sama ada yang bergerak tu sumber bunyi, pemerhati, ataupun dua-dua tu bergerak. Okey, contoh dia lah macam ni. Ni ada seorang mamat ni, dia berdiri. Tiba-tiba ada satu buah ambulan yang berbunyi mendekati dia. Jadi frekuensi bunyi tadi, frekuensi bunyi siren tu makin lama makin dekatlah dengan mamat ni. Sebab dia menghampiri kan? Sebab tu namanya perubahan frekuensi ketara. Siapa yang bergerak dalam kes ini? Yang bergerak adalah ambulan yang bergerak ke arah pemerhati. Okey, untuk kes kedua, ambulan ni menjauhi pemerhati. Jadi frekuensi ni berkurang. Jadi makin lama bunyi tu kita dengar makin perlahan. Okey, kalau dalam kes ni, bunyi yang bergerak, pergerakan relatif sumber bunyi. Sumber bunyi daripada ambulan. Kalau pemerhati, ambulan tu stay. Kita yang bergerak naik kereta lain. Mendekati dan menjauhi ambulan. Kalau kedua-duanya, macam kita bertembung daripada arah bertentangan. Ambulan tu bergerak ke depan, kita bergerak ke belakang. Seorang ke utara, seorang ke selatan. Okey, macam tu je. Okey, fenomena pantulan gelombang bunyi. Okey. Pantulan gelombang bunyi ni, dia punya fenomena adalah gema. Apabila kita bercakap pada permukaan yang keras dan licin. Jadi bunyi tu dipantulkan. Macam mana kita tahu bunyi tu dipantulkan? Kita akan dengar satu bunyi asal. Maksudnya kita jerit. Contohnya, awak. Lepas tu akan dengar satu bunyi, suara kita juga. Tapi lambat sedikit. Awak. Macam tu lah. Sama ke tak? Okey. Jadi dia akan mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. So gema ni boleh didengar di dewan tertutup, bilik kosong, gua, terowong dan juga gaung. Dia bukan directly terus dengar tau. Dia ambil masa. Sebab suara kita akan terpantul. Kemudian baru sampai kepada kita balik. Gitu. Okey, seterusnya adalah aplikasi pantulan gelombang bunyi. Yang ini pula kita nak cakap pasal kelawar. Okey, ultra bunyi ni maksudnya gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Ultra bunyi ni kita tak boleh dengar tau. Maksudnya manusia tak boleh dengar. Tapi kalau haiwan lain seperti kelawar, dia boleh mendengar. Tujuan dia adalah untuk memberi panduan arah. Okey. Contohnya lain, contohnya kita gunakan juga teknologi pantulan ultra bunyi ni dalam industri perkapalan. Sebab kadang-kadang industri perkapalan ni dia nak kosan objek di bawah air. Tapi takkan nak menyelamkan. Macam ambil masa lah dan juga mengambil kos yang tinggi sikit. Jadi dia guna teknologi namanya sonar. So dia akan keluarkan satu bunyi. Berapa lama bunyi tu akan didengar kembali pada permukaan laut. Itulah jarak objek tu. Gitu.
Ia juga digunakan dalam sektor lain seperti perubatan dan perikanan. So, kalau nak lebih lanjut, bolehlah gunakan QR code ni. Okey, seterusnya adalah had pendengaran. Okey, had pendengaran manusia dan binatang-binatang adalah berbeza macam jadual ni lah. Kelawar lain, anjing, dolfin, gajah, kuda. Okey. Pendengaran manusia ni dia sangat terhad. Sebabnya kita boleh dengar daripada julat 20 Hz hingga 20,000 Hz je. Tapi kadang-kadang kita nak dengar sesuatu bunyi yang sangat perlahan. Tapi kita tak boleh dengar dengan kita punya deria ni. Jadi kita gunakan alat yang boleh membantu. Contohnya this one, stetoskop. Membantu doktor untuk mendengar denyutan jantung pesakit. Kenapa kita nak dengar denyutan jantung pesakit? Sebab kita nak merawat pesakit tu lah. Perlu untuk kita mendengar denyutan jantung. Jadi kita boleh gunakan stetoskop. Okey, untuk this one pula, kita guna pembesar suara untuk jadikan suara kita lebih kuat supaya boleh didengar dari jauh. Kemudian this one pula, ni biasanya orang yang kurang pendengaran boleh guna